Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa bil khusus al-alim al-alamah Al-Syeikh Abu Abdullah Hussein bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mengikuti kuliah pengajian kitab kita iaitu Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengukuhkan lagi kefahaman agama kita sehinggalah apa yang kita buat dari sudut amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penerimaan itulah barulah kita dikira layak untuk ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, malam ni kita mukaddimah dululah. Saya yang bernama Muhammad Syakir bin Nasoha telah disusun oleh pihak Ahli Jawatan Kuasa Surau. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah, kita bermula kuliah bulanan di sini setiap hari Rabu minggu yang pertama. Jadi kebetulan bulan ni jatuh Rabu minggu pertama, satu hari bulan. Jadi ni kita mulalah sejarah kita, satu hari bulan 6 2022, permulaan pembacaan kitab kita di sini. Dan kitab yang dipilih sini AJK sendiri yang pilih kitab ni, bukan saya pilih, dia pilih. Tak apalah, kitab ni pun memang terbaik bagi saya.
iaitu kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Jadi hari ni kita cerita lebih kurang lah mukaddimah dulu, pengenalan terhadap kitab ni. Masing-masing pun ada yang dah membelik-belik kitab, macam tak sabar dah. Tapi harapan besar lah, harapan besar saya, kitab setiap kali kita mengaji kena bawa lah kan? Kita mengaji dengan berpandukan kitab. Sebab pengalaman saya mengajar merata tempat ni, hari pertama memang dia semangat, kitab semua ada. Nah, bulan seterusnya dia mungkin slow sikit, waktu lama slow. Tak mahu macam tu, kita biar istiqamah. Kan nanti dia bagi alasan, Allah ustaz lupa kitab tinggal kat rumah, tinggal saja. Nah, sebab apa saya kata kena ada kitab? Sebab bila saya orang cakap syarah nanti kita sebutkan benda tu, kalau tuan-tuan tak ada tempat nak rujuk tu, nanti dia jadi macam kosong. Tu yang nanti dia macam boring. Sebab kita pumpang cakap benda tu ada tulis sini, tapi dia tak ada nak tengok kat mana. Tu yang mula dia fikir lagi nak makan apa, dia fikir makan, dia bukan fikir majlis ilmu tu. Jadi sayang, rugi sangat. Jadi ini kitab kita, di sana ada yang Jawi pun ada, yang Rumi pun ada. Kalau tak boleh Jawi, bukan dia tak erti baca Jawi, erti, takut lambat. Ustaz dah muka surat 2 dah, dia 1 lagi. Jadi kalau tak boleh rasa Rumi pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita mengaji. Okey, baik. Kitab yang kita nak mengaji ni nama dia Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Mungkin ada orang lama, otai-otai lama, dia biasa ngaji dah kitab ni. Sebab kitab ni, kitab ni memang kitab lama sungguh. Tak silap saya kat 200 tahun umur kitab ni kan. Bukan yang ada tuan-tuan tu lah, yang tu memang dah dicetak semula, tapi asal penulisan kitab ni lama dah. Baik, apa tu Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman? Kita cara bacaan kitab kita di sini, saya baca ikut cara pondok. Ikut cara pondok. Sebab saya mengaji di pondok, jadi cara baca ni cara baca pondok. Macam mana cara baca pondok? Cara baca pondok ni dari muka ke muka, dari kulit ke kulit, dari perkataan ke perkataan, dari biharfin wa harfin, dari huruf ke huruf. Mana ni baca setiap satu, tak boleh tinggal. Adab dia begitu, tak boleh tinggal walaupun sikit. Jadi kita akan baca setiap satu. Kita akan bermula daripada muka depan ni, sampailah insya-Allah manalah tahu dengan izin Allah khatam kitab kita ni. Tengok yang Jawi dia nipih ya. Nipih pun kami mengaji di pondok 3 tahun baru habis. 3 tahun baru habis. Itu pun ngaji 3 tahun tu hari-hari baca. Tok guru baca tiap-tiap hari, 3 tahun baru habis. Kita baca sebulan sekali. Itu tak campur dengan tiba-tiba tak datang ke apa ke kan. Jadi tak tahulah siapa khatam dulu, tak tahu lah. Sama ada kitab khatam dulu atau kita khatam dulu. Tak apa. Yang penting gini, kita mengaji ni bukan nak khatam kitab. Faham situ dulu. Ni biar kita faham menuntut ilmu ni macam mana. Kita mengaji bukan nak khatam kitab, kita mengaji nak faham ilmu. Faham isi kitab tu. Kalau tak khatam pun tapi kita dapat faham, alhamdulillah. Daripada kita khatam tapi tak faham, baik tak payah. Jadi ini insya-Allah yang terbaik dua-dualah, khatam pun khatam, faham pun faham. Itu paling terbaik. Mana tahu ada depan saya ni boleh menjadi asatizah, boleh jadi ulama pula apa ni. Mana kita nak tahu? Kita tak pernah jangka. Saya sendiri tak pernah jangka saya jadi ustaz. Tak pernah terfikir dalam pemikiran saya sejak kecil lagi. Tak ada dalam cita-cita kita pun tak ada sebut kan. Tiba-tiba dah takdir Allah jadikan begini, jadi. Jadi kita tak pernah tahu siapa kita. Hanya Allah yang lebih tahu. Baik, hidayah itu asal kataan daripada huda. Asalnya huda, hadal ya tak ada titik. Huda.
Huda maksudnya petunjuk. Hidayah ni petunjuk. Hidayah maknanya petunjuk. Dia ada dua. Satu disebut hidayah, satu lagi disebut apa? Taufik. Kan biasa kita dengar orang sebut wabillahi taufik wal hidayah. Selalu diapit bersama. Ada taufik mesti ada hidayah, ada hidayah mesti ada taufik. Dan apa beza hidayah dengan taufik? Hidayah tu petunjuk. Taufik itu ta'yid. Apa tu ta'yid? Artinya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh Allah. Hidayah ni dia tak ada kekuatan lagi, dia cuma petunjuk je. Umpama kata tu guru kami signboard je. Macam kita nak pergi Taiping, dia tulis signboard situ Taiping. Dia tulis situ Taiping, masuk kanan. Itu hidayah tu. Tapi tukang mandu tu, kalau dia tak start kereta, dia tak tekan minyak, dia sampai tak Taiping? Tak sampai ke? Nak dia tengok oh Taiping kanan tapi duduk saja. Esok itu oh Taiping kanan tapi duduk lagi, tak jalan pun. Dan dia sampai Taiping? Tak sampai. Sama juga kitab kita ni hidayah sahaja. Mana dia menunjukkan pada kita apa nak kena buat, apa yang betul dalam Islam, apa yang kena buat. Tapi kita ni kita kena buat. Kalau baca saja tapi kita tak amal, kita tak ikut, tak sampai juga. Tak jadi juga. Jadi sebab itulah ini hidayah. Dua-dua ni kurniaan Allah, kita kena mohon. Ya Allah, berilah aku hidayah dan juga taufik. Hidayah pun minta, taufik pun minta. Hidayah minta Allah tunjukkan kita. Kita baca dalam Fatihah, dalam semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah tu hidayah. Allah pun tunjuk macam-macam hidayah. Salah satu hidayah majlis ilmu. Ini hidayah. Ada. Dan kita kena mohon pada Allah taufik. Apa tu taufik? Yakni kekuatan untuk mengamalkan apa yang dihidayahkan. Jangan kita duk dengar saja, duk dalam kuliah hangguk keluar geleng pula dah. Tak boleh nak buat pula dah. Kita kena doa minta Allah beri kekuatan. Sebab kalau tanpa pertolongan Allah, nescaya kita pun tak mampu nak beramal, tak mampu nak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ni kita kena harap pertolongan Allah. Jangan nampak kita, aku hebat, aku rajin, aku kuat ibadat, aku kuat mengaji. Dan aku jangan buh luar aku. Kita nampak Allah lah yang tolong kita. Kalau Allah tak tolong kita, kita pun tak ada dalam majlis ni malam ni. Kalau Allah tak tolong kita, kita tak ada dalam surau ni. Kita duduk tak mana tak tahu, cocok langit ke apa tak tahu. Duk dak joget. Nak kita tak tahu. Nak siapa sangka. Baik. Ini nama dia hidayah, petunjuk. Hidayah apa? As-Sibyan nama dia. Boleh baca dengan Sibyan, boleh baca dengan Sobyan. Dari atas boleh, baris bawah boleh. Tapi yang famousnya baca dengan baris bawah. Mana-mana pondok pun baca gitulah, Hidayatus Sibyan. Apa tu As-Sibyan? As-Sibyan maksudnya kanak-kanak. Maksud dia budak-budak. Jadi bila digabungkan Hidayatus Sibyan, maknanya petunjuk bagi kanak-kanak. Hidayah bagi kanak-kanak. Kenapa kanak-kanak Ustaz? Kami bukan kanak-kanak, kami bapa kanak-kanak. Tak betul sungguh. Tapi maksud kanak-kanak di sini bukan kanak-kanak umur, bukan usia. Kalau usia kita kan kanak-kanak, kita besar dah. Tapi maksud kanak-kanak di sini, minta maaf cakap, ilmu kita setara kanak-kanak je baru. Macam tu. Walaupun usia kita tua dah, tapi tahap ilmu kita ni cetek lagi. Kadang-kadang ilmu kita ni baru setara macam ilmu budak pasti baru. Macam budak-budak lagi, kanak-kanak. Minta maaf cakap lah. Kalau yang dah alim, tak apalah, terserah lah, baguslah. Tapi kalau yang belum, kadang-kadang dia jadi gitu. Minta maaf cakap, contohnya dia semayang, tapi rukun semayang pun dia tak tahu. Kita tanya dalam semayang tu, mana wajib, mana sunat? Oh, ada dua je Ustaz, bukan semua wajib. Dia tak tahu tu. Ada wajib, ada sunat. Tu yang kadang-kadang Tok Imam, biasalah Tok Imam ni manusia biasa juga.
Kadang-kadang sekali-sekala dia tersilap, dia terlupa. Lagi-lagi pula tengah-tengah bulan Elon lambat masuk kan. Lagi cepat dia terlupa kan. Jadi dia terlupa tahiyat awal semayang isyak contoh. Terlupa tahiyat awal. Bangkit teruslah rakaat kedua tu. Makmum belakang tengok subhanallah dia tegur. Yang ditegur tu macam dia rasa macam dia betul lah, padahal dia jahil lagi. Bapa pergi tegur, tak payah tegur. Sebab tahiyat awal bukan rukun. Tahiyat awal sunat. Barang sunat tak payah tegur. Barang sunat tak payah patah balik. Yang nak kena patah balik turun semula tu kalau tertinggal wajib. Tertinggal lupa sujud. Tertinggal sujud wajib kena turun semula. Tapi tertinggal tahiyat awal tak payah turun, teruskan sembahyang. Tapi bila dia tak erti, tu yang jadi kacau bilau. Kita ni keadaan biasa memang tak nampak lagi, tapi sekali-sekala Allah uji, masa tu baru nampak. Reti ke tak reti? Itulah benda-benda yang nak dibicarakan dalam kitab ni. Lepas tu sesuai sangatlah Tok Syekh menamakan kitab ni Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak, dengan makna ilmu yang ada dalam ni ilmu asas sahaja, ilmu basic. Kerana lemahnya kita ilmu asas pun banyak lagi kita tak reti. Tak apalah, mengaku pilah kita lemah. Lebih baik tawaduk daripada rasa hebat. Tak apalah, kita ngaku kita masih lagi lemah. Adapun kalau yang memang dah alim dah pun, anggaplah ini sebagai ulang kaji. Insya-Allah. Jadi kitab kita ni namanya Hidayatus Sibyan. Fi tu maknanya pada. Petunjuk bagi kanak-kanak pada. Pada di sini dengan makna Tok Syekh nak maksudkan dalam kitab ni nak bicara apa? Pokok utama dia. Iaitu dia kata ma'rifatil islami wal iman. Jadi nak katanya kitab Hidayatus Sibyan ni dalamnya itu membicarakan tentang ma'rifah. Apa tu ma'rifah? Ma'rifah ni asal kataan ain rafa, arafa. Arafa maknanya kenal. Ma'rifah yakni mengenal. Jadi kitab Hidayatus Sibyan ni nak menceritakan tentang mengenal apa? Mengenal Islam wal iman dan iman. Nak membicarakan tentang perbahasan pokok dia, berkisar tentang keseluruhan tentang Islam dan keseluruhan tentang iman. Secara asas, insya-Allah. Kita ni kadang-kadang ngaku Islam memang lama dah, daripada kecil lagi kita Islam lah. Tapi kalau orang tanya apa tu Islam? Islam agama. Tahu dah tak Islam tu apa dia? Islam gitu. Duk main pusing situ. Jadi maknanya kita belum lagi betul-betul kenal apa tu Islam. Kita hanya nampak Islam tu biasa je. Islam tu semayang, agama, ada puasa, tak jelas lagi. Jadi kitab ni dia nak menjelaskan pada kita apa tu Islam, peranan dia dan sebagainya, dan kegunaan dalam kehidupan kita. Dan juga apa itu iman, makna iman tu apa dia, insya-Allah. Kemudian dia kata alifhu, saya baca ikut yang Jawi sebab kadang sama je Jawi dengan Rumi, cuma kadang Rumi ni dia ada benda yang dia tak tulis ke, dia skip ke apa, saya tak pastilah. Tapi kita baca ikut Jawi. Alifhu bilughatil Jawil Melayu. Alifhu tu maknanya ditulis akan dia. Kitab ini ditulis akan dia bilughah, dengan lughah. Lughah maknanya bahasa. Dengan bahasa Al-Jawi Al-Melayu. Bahasa Jawi Melayu. Kita ni orang Jawi. Orang Jawi, orang Melayu. Tulisan asal kita Jawi. Tapi kita ni telah kita punya kemelayuan tu sendiri pun dah semakin hilang. Kan? Hari ni anak-anak muda Melayu tak erti dah nak baca tulisan Jawi. Sepatutnya kita kena ada rasa malu. Sebab apa? Sebab orang Tamil boleh baca tulisan Tamil dia. Orang Cantonese, Cina boleh baca tulisan Cina dia. Tiba-tiba orang Melayu tidak reti membaca tulisan Melayunya.
Tulisan Melayu ialah Jawi, bukan Rumi. Rumi itu datang kemudian. Tahu tak asal sejarah Rumi itu apa dia? Rumi ni diambil daripada perkataan Rum. Kemudian dinisbahkan pada Arab, ditambah ya belakang, maka bunyilah dia Rumi. Tapi asalnya Rum. Rum ni mana Rum? Rum kat mana Rum? Atas Taiping oh. Kan atas lagi. Kan itu atas lagi no, ni Amerika oh, di British tu Rom. Rom ni British sana tu, maknanya orang putih kafir tu. Sebab tu Rumi tulisan dia ABC tu, A sampai Z tu. Sebab tu kita tengok ABC ni sama tak dengan tulisan orang putih? Sama lah ABC. A for apple dia kata tu. Itu semua Rom lah tu. Jadi itu bukan tulisan kita. Tu tulisan orang sana, orang Rom. Tulisan kita Jawi alif bata. Kan? Tu asas kita. Tapi itulah sedikit demi sedikit kita dihilangkan jati diri kita, sama ada jati diri bangsanya dan juga jati diri agamanya. Mungkin kurang lah kita. Melayu sekarang ni tinggal apa Melayu? Tinggal baju Melayu dengan kereta api tanah Melayu. Tu ingat. Lain tak ada. Habis dah, sayang. Lepas tu kalau mampu ayah-ayah tolong ajarlah anak-anak kita biar reti baca tulisan Jawi. Ada orang lama-lama biasa dia reti, sebab memang ni lah, orang dulu-dulu tulis surat ke apa tulisan Jawi, tulis nama tulisan Jawi. Cuma kita ni siapa lagi nak bangkitkan benda ni kalau bukan anak Melayu kita sendiri. Kita hidupkan balik suasana Jawi, suasana Melayu. Kalau kat masjid-masjid, kat surau-surau, tulis dengan tulisan Jawi. Macam nak tulis kat rak buku kan, tulis rak, ra, alif, kaf, rak, ba, waw, bu, ka, waf, ku, rak, buku. Tulis ya. Kita nak amalkan tulisan kita, supaya terkenal kembali, bangkit balik semangat Melayu. Sebab Melayu ni kekuatan di Islam. Sebab tu nak menunjukkan kuatnya hubungan orang Melayu dengan Islam ni, sampai tulisannya pun mengikut tulisan Quran. Tu Melayu kan? Tulisan Melayu ikut tulisan Quran alif bata, menunjukkan hubungan rapat antara Melayu dengan Islam, sehingga kan Melayu dan Islam berpisah tiada. Bila sebut Melayu, automatik orang akan fikir mesti agama di Islam kan? Kalau sebut Islam di Nusantara ni, orang akan fikir dia mesti orang Melayu. Kuat hubungan tu. Sampai Arab pun kalah. Dua bangsa je atas dunia ni, bangsa tu mesti berkait rapat dengan agama tu. Ada dua je atas dunia. Satu bangsanya bangsa Israel, agamanya Yahudi. Bila sebut Israel, automatik orang akan kata agama dia mesti Yahudi. Bila sebut Yahudi, automatik orang kata dia mesti orang Israel. Begitu juga satu lagi bangsa, iaitu Melayu atas dunia. Bila sebut Melayu, automatik orang kata Islam. Bila sebut Islam di Nusantara, orang kata mesti Melayu. Dua ni ya dalam dunia, lain tak ada. Arab tak ada. Arab tak semesti Islam. Bersepah Arab Kristian ada. Dekat Arab Saudi bukan semua Islam tu. Lagi-lagilah dekat UAE, Abu Dhabi lagi. Kita tengok dia pakai jubah. Kan? Memang dia pakai jubah, lepas tu dia tutup kain tali hitam atas kepala. Ingatkan Islam dah pakai rantai salib. Mana? Tak usah pelik, memang gitu pun. Kan? Sebab itulah bila dibuat kajian, umat Islam yang paling banyak atas dunia ni, nombor satu Indonesia. Bukan Arab. Umat Islam paling banyak. Indonesia ni rumpunnya rumpun apa? Rumpun Melayu, sama tak dengan kita. Sebab tu di negara kita memang macam dah jadi macam satu kebiasaan. Bila sebut je orang Melayu, maknanya orang tu orang Islam. Tu nak menunjukkan hubungan rapat antara Melayu dengan Islam. Tu. Sebab tu jangan sampai hilang lah benda ni. Jangan sampai hilang. Jadi ini dia ditulis di dalam bahasa, dia kata Al-Jawi Al-Melayu. Siapa pengarangnya? Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahul bari. Nama betul dia Husain. Abdullah tu nama anak dia.
Orang Arab dia suka menisbahkan nama anak di hadapan. Abu tu makna bapa. Jadi Abu Abdullah artinya bapa si Abdullah. Makna siapa bapa dia? Husin, anak dia Abdullah. Macam saya lah, contoh lah. Kalau kita nak tiru-tiru, apa nama anak sulung saya Umar. Jadi saya tak nak pakai nama saya Syakir, saya nak pakai nama Abu Umar. Jadi siapa dia tu? Itu ustaz mana tu? Ustaz Abu Umar. Apa nama dia Abu Umar? Bukan, anak dia Umar. Abu tu bapa si Umar. Jadi nama betul dia Syakir. Muhammad Syakir. Tu Muhammad Syakir bin Nasoha. Ada orang dia salah, dia panggil Ustaz Nasoha. Bukan Nasoha tu ayah saya. Saya yang nama Muhammad Syakir. Kan Nasoha tu ayah saya. Meninggal pula dah tu. Lagi dia kata kita menjemput Ustaz Nasoha. Saya pun duduk diam. Mana ayah tu bila datang? Ada kan keluar daripada kubur tahu kan. Tak Muhammad Syakir. Cuma kita namakan orang, panggilan orang panggil Ustaz Syakir Nasoha. Sebab apa? Sebab kita nak memuliakan nama saya nak memuliakan nama ayah saya. Kerana apa? Kerana kita ingat takkan jadi saya kalau tak jadi ayah saya. Jadi kerana ayah saya lah, didikan ayah saya lah, kita boleh jadi begini. Jadi kita nisbahkan nama ayah kat belakang. Sama juga macam Ustaz Siddiq, tok guru kita ni. Orang panggil Ustaz Siddiq No. No tu kan nama dia, No tu ayah dia. Nama dia Muhammad Siddiq, Siddiq bin Muhammad No. Nama IC betul. Jadi No tu ayah dia, tapi dilekatkan sekali orang panggil Ustaz Siddiq No. Dia gitu. Ini semua atas dasar sebab kita nak memuliakan nasab keturunan kita. Kerana apa? Kerana kita kena ingat semua ni atas jasa orang-orang dulu dah. Ayah kita, tok kita semua ni, baru kita boleh jadi gini. Kalau tanpa mereka kita tak akan jadi macam ni. Sebab tu kita kena muliakan nasab keturunan kita. Baik. Jadi Abu Abdullah nama ni gelaran dia, ayah kepada Abdullah, nama betul dia Husin. Nama pengarang ni Husin Nasir. Husin Nasir bin Muhammad Taib. Tu bin dia, bin Muhammad Taib Al-Mas'udi. Al-Mas'udi ni pun sebenarnya keturunan dia juga. Keturunan tok nyang dia nama Mas'ud. Dia pun menggelarkan Al-Mas'udi. Untuk makluman kita, tok syekh kita ni, pengarang kitab kita ni, keturunan dia semua ulama. Dahsyat, hebat. Daripada tok dia lagi ulama, lahir anak ni ulama, lahir pun ulama, lahir ulama, sampai ke cucu dia ustaz ulama ni. Cucu dia ada lagi, hidup lagi, nama Ustaz Osman. Anak dia bekas mufti Pulau Pinang. Anak Tok Syekh ni, Syekh Ahmad nama dia. Ni Syekh Husin kan. Gelaran dia orang panggil Tuan Husin Kedah, sebab dia ada buka pondok di Gajah Mati kalau tak silap, pondok Gajah Mati. Dia Tuan Guru Husin Nasir. Ni orang panggil dia Tuan Husin Kedah. Dulu terkenal dengan gelaran Tuan Husin Kedah. Nak buka cerita pasal dia panjang lebar lah. Memang hebat orang dia. Hampir 20 pondok lebih dia buka. Tu ulama dulu dia bukan sebab nak cari duit ke apa tak, lagi menghabiskan duit untuk agama. Dia jalan satu tempat, dia tengok kawasan tu bab agama ni kurang, ilmu agama kurang, tengok semayang surau pun orang tak ramai. Dia hidupkan suasana agama kat situ dengan dia cari tanah, dia buka pondok situ. Buka pondok, dia ajar masyarakat sampai reti dah, bab semayang semua reti, dah pandai dah, ditinggalkan kawasan tu. Ada anak murid dia letakkan anak murid dia untuk takbir pondok tu, dia pergi hijrah tempat lain pula. Dia cari pula tempat yang kurang agama, buka pondok situ. Sampai hampir 20 pondok sekitar Malaysia ni, sekitar tanah Melayu ni, dia buka. Dan kitab pun macam tu juga. Antara ulama alam Melayu yang banyak mengarang kitab ialah Tuan Husin. Syekh Husin ni, pengarang kitab kita ni, dia banyak hasilkan kitab-kitab lama.
Hampir 20 lebih juga kitab yang dia karang. Dan yang tinggal hanya berapa kerat saja. Yang tinggal saya tak sampai 5. Yang Datus Bian, Usul Tauhid, apa lagi, Qatrul Ghasiyah kalau tak silap. Bidayatul Talibin pun pupus dah. Yang selebihnya semua banyaknya dah pupus. Kitab-kitab Turas ni panggil kitab Turas, kitab lama, atau orang juga panggil kitab kuning. Kenapa panggil kitab kuning? Sebab kertas dia dulu warna kuning, sekarang dah putih lah. Dulu kuning. Kalau orang lama, otak-otak lama mungkin dia ada simpan kitab lama, memang warna kuning. Itu panggil kitab kuning. Nah, jadi Tuan Hussein ni dia karang banyak kitab. Dia alim dalam serba-serbi ilmu. Ilmu tauhid dia alim, ilmu fiqh dia alim, ilmu tasawuf dia alim. Semua kitab dia ada karang. Kitab tauhid dia ada karang, kitab fiqh dia ada karang, kitab tasawuf pun dia ada karang. Ni hebat ulama ni. Tapi kebanyakan kitab tu dah pupus. Sebab apa pupus? Sebab tak ada orang nak baca. Tak ada orang nak baca, tak ada orang nak mengajar, tak ada dah. Tak ada dah. Minta maaf cakap, rata-rata saya pergi kuliah rata-rata tempat di surau masjid di dalam negeri kita Perak ni kan, kalau kita tengok jadual kuliah kat mana-mana lah, masjid-masjid ke apa kan, kadang-kadang kita tengok pembacaan kitab Turas, kitab lama ni sikit sangat. Yang lebihnya minta maaf cakap, yang kebanyakannya kitab moden. Bukan kita kata kitab moden ni salah, tak, tetapi kitab lama kuat lagi. Sebab tu ulama-ulama dulu, sebab itulah kalau kita tengok sejarah 400 tahun lebih kita dijajah oleh pihak-pihak kafir. Portugisnya, Belandanya, Britishnya, tapi umat Islam kita waktu dulu tak jadi Kristian pun. Paling teruk, paling jahat pun jadi tali barut British je. Tapi sampai nak tukar agama tidak sama sekali. Jasa siapa kalau bukan jasa ulama-ulama dulu. Ni kitab-kitab lama ni lah. Sebab dia kata dah 200 tahun dah apa nama umur kitab ni. Kitab-kitab ni lah tok guru zaman dulu dia duk baca pada masyarakat, sehingga kan masyarakat jadi kuat akidah dia, pegangan dia kuat. Kan? Hari ni tak ada dah. Kita hari ni merdeka tak sampai 100 tahun lagi. Dijajah 400 tahun lebih. Kita merdeka baru 63 tahun. 100 tahun tak sampai lagi. Nah, jadi jangan kita confident lah. Kalau kita dijajah semula, silap-silap hancur habis. Sebab kekuatan akidah tak ada dah. Hari ni kita tak ada tentera kafir, tak ada dekat dalam negara kita. Cuma anasir-anasir dia ada. Itu pun cacar merbah dah akidah umat hari ni. Bercelaru akidah hari ni. Nah, yang tak hati sembahyangnya satu hal, yang tak nampak apa nama pengajian akidah, tak tahu sifat 20 tak tahu. Iman apa pun tak tahu, semua tak tahu. Ni sebab apa? Lemah jauhnya dengan ilmu. Orang zaman dulu dekat dengan ilmu. Sebab apa? Orang zaman dulu dia bukan ada harta banyak. Dia tak ada hiburan lain melainkan hiburan dia agama. Kat rumah bukan ada TV zaman dulu. Siapa boleh ada TV, kita kira orang kaya. TV now, TV yang jenis buka macam almari tu. Saya sempat jumpa nenek saya punya dulu. Ni kena buka, ada TV dalam kan. Kan? Sekarang tak boleh fungsi, tepuk 4 kali tak nyala kak. Dulu kan ada, kira ada tu kira mewah jugalah tu. Tapi orang biasa tak ada. Radio pun kadang tak ada. Zaman dulu kan. Jadi bila tak ada semua ni, mudah hati ni cenderung pada akhirat, nak pergi belajar apa semua. Zaman lah payah. Nak pergi kuliah drama, baru dah siap-siapkan telekong apa semua kan, baru nak buka pintu, tiba-tiba TV bunyi, drama minggu ini. Kacau. Dia kata, alamak, drama minggu ini pula. Tengok-tengok pelakon yang berlakon tu hero dia. Syoknya Aaron Aziz, dia kata. Ada. Lah kali tutup balik pintu, duduk depan TV. Tak jadi nak pergi surau. Kan? Suami tunggu lama dah, hantar motor kat RM4 dah habis minyak. Tonton lama mak hang ni, dia kata. Kan? Cepatlah weh, kan lambat ni pergi surau ni. Jerit daripada luar rumah. Bini kata, abang pergilah, sakit perut. Dia bagi alasan sakit perut. Padahal nak tengok TV punya pasal. Suami kata, tak apalah, aku pergi dululah. Suami pun pergi. Suami pun ingat pergi sungguh, rupanya singgah warung, main dam haji. So tak gigak dia 2 kali 5 sama. Tu masalah kita. Lepas tu kita akhirnya minta maaf cakap lah, jadi tak reti dengan bab-bab agama sendiri. Hukum hakam pun tak reti. Bab semayang dia pun jadi tak reti.
Apa? Jauh. Dah. Jadi kita nak hidupkan balik suasana majlis-majlis ilmu macam orang dulu-dulu buat. Kalau orang dulu boleh buat, takkan kita tak boleh buat, kan? Ni dia. Nah, jadi ni disebut nama keturunan dia Al-Mas'ud. Memang keturunan ni semua alim-alim ulama Melaka. Hebat-hebat. Tuan Husin. Kita pun kena doa lah. Doa moga-moga kalau kita tak jadi ulama pun, kita doa anak kita biar jadi ulama. Minta pada Allah, biarlah dalam ramai-ramai anak kena biar seorang jadi ulama. Kalau anak pun tak boleh ke? Tak boleh lah Ustaz, anak-anak saya semua dah ni dah, bahagian kerja dunia apa semua dah ni. Doa biar cucu jadi ulama. Doa biar salah seorang dalam ramai-ramai cucu tu, biar ada seorang kena jadi alim ulama. Oh payah dah Ustaz, cucu habis lah, peti ais pun dia panjat apa semua. Tak boleh cucu cicit. Doa ya Allah, mogalah cicit aku jadi ulama. Doa, minta pada Allah, tak mustahil Allah akan makbulkan, kan? Kalau cicit pun tak boleh kak, minta ya Allah, biarlah salah seorang daripada zuriat keturunanku seorang ulama. Tak kena ke cucu, tak kena cicit, mungkin kena lapis-lapis berapa keturunan tak tahu, salah seorang tu pak jadi alim ulama. Moga-moga berkat keturunan keluarga kita. Kita pun jadi gini, boleh jadi ustaz mengajar ke apa ni, boleh orang cakap apa, jadi kuat dalam agama, jadi orang kuat surau dan sebagainya. Kita boleh jadi gini ni pun mungkin berkat doa orang dulu. Orang dulu tok kita ke tok nyang kita pernah doa minta daripada zuriat dia biar jadi orang yang berjurih dalam bab agama ni. Doa-doa Allah makbul kena kat kita. Jadi alhamdulillah. Jadi bukan sebab kita, kadang-kadang asbabnya daripada keturunan kita yang dulu-dulu. Lepas tu kita kena doa. Doakan untuk mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Baik. Kemudian dia kata Al-Banjari. Apa Al-Banjari? Ini suku kaum dalam Melayu. Melayu ni pecah banyak dia punya suku kaum. Ada Melayu Jawa, ada Melayu Banjar. Jadi Tok Syekh kita ni dia orang Melayu Banjar. Sebab tu disebut Al-Banjari. Orang dulu-dulu dia akan nisbahkan atas dia punya suku kaum. Jadi ni Syekh Abu Abdullah Husin Al-Banjari nama dia. Kalau kita ikut kita sini apa? Tak ada apa tak? Sini Sungai Kerang ni lah. Al-Sungai Kerangi. Contohlah. Pelik lah sikit bunyi tapi tak apa, tak ada masalah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Al-Firaqi boleh, Perak. Boleh, tak ada masalah. Tapi itu gelaran, nak menisbahkan saja dari mana dia datang. Jadi kita tahulah bahawa Syekh Husin ni dia datang daripada orang Banjar. Jadi orang Banjar ni apa? Orang kita jugalah, orang Melayu. Banggalah kita ada ulama daripada bangsa kita, daripada orang kita. Malah Tuan Husin ni, Tuan Husin Kedah ni salah satu ulama yang pernah mengajar di Masjidil Haram. Lagi kita bangga, pernah mengajar di Masjidil Haram. Dulu Masjidil Haram ni sebelum Wahabi menakluk dia. Sekarang ni Wahabi banyak di Masjidil Haram ni. Dulu ahli sunnah wal jamaah sungguh. Dulu kat Masjidil Haram tu setiap tiang tu dia ada kuliah. Setiap tiang ada kuliah. Lepas semayang maghrib, zikir apa semua, wirid, lepas tu Tok Syekh akan duduk kat tiang. Kemudian orang ramai akan keliling Tok Syekh, duduk keliling tu untuk mengaji sampai masuk waktu isyak. Macam kita buat hari ni, bainal maghrib wal isyak. Lepas tu amalan kita hari ni meniru amalan yang pernah dibuat di Masjidil Haram dulu. Tu Tok Syekh duduk kat tiang. Tu kalau ada siapa yang suka duduk tiang tu, mungkin dia keturunan Tok Syekh kot. Dah contoh lah, bagus lah kan. Bukan kata bagus lah, mana tahu sungguh. Tu kata. Tu. Jadi amalan duduk situ mengaji. Tapi bila Wahabi datang, habis benda, semua benda diubah. Mana tak ada dah benda-benda macam tu. Sikit-sikit ada juga, saya tengok ada juga di tiang-tiang sekarang ni ada juga. Tapi bangganya kita dulu, ulama kita pergi ngajar situ. Ulama orang Melayu ngajar di Masjid Haram. Cakap Arab. Kan? Malah yang mengaji dengan beliau bukan anak Melayu je, malah orang Arab pun menuntut dengan dia, menunjukkan hebatnya. Lepas tu nak menunjukkan Islam bukan untuk Arab, Islam untuk semua. Islam for all, untuk semua. Siapa yang nak Islam, Allah beri pada dia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang nak
Allah nak dia jadi baik, Allah berikan kefahaman pada dia. Tak kira siapa pun dia, walaupun dia bukan Arab, tapi Allah nak bagi kat dia, Allah bagi kat dia. Jadi kalau orang Arab tak nak tegakkan Islam, kita Melayu nak tegakkan Islam, Allah beri kekuatan Islam pada bangsa kita Melayu. Lepas tu tak mustahil. Orang kata orang tak duk tanya-tanya tentera Imam Mahdi ni datang daripada mana. Kita jawab tak mustahil kalau tentera Imam Mahdi datang daripada anak Melayu. Tak mustahil. Sebab siapa-siapa saja yang nak bangkit dengan Islam, nak perjuangkan Islam, Allah bagi kat dia. Walaupun dia bukan orang Arab, dia tak semesti Arab. Nah, Arab hari ni tengok caca merba joget Arab. Kan? Tengok Arab Saudi pun sama, UAE Abu Dhabi pun sama. Kan? Ngarut dah sekarang ni. Hari ni kita tengok negara Islam nak tiru negara kafir, negara kafir pula nak tiru negara Islam. Terbalik lah. Tu. Sebab tu kita hati-hatilah, jaga-jaga dengan fitnah akhir zaman sekarang ni. Macam-macam. Rahimahullahul bari, dikasihi Allah. Moga-moga dikasihi Allah, ya Allah yang Maha Al-Bari, maknanya Al-Bari'u, yang melapangkan. Itu salah satu daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah. Habis bahagian muqaddimah, titik pun bunyi dah kan. Habis dah muqaddimah je hari ni. Pengenalan dulu mana. Terus nak masukkan jam pula kan. Nanti dulu pelan-pelan. Kita belajar pelan-pelan. Jadi itu muqaddimah tentang kitab kita, pengajian kita. Ingat setiap kali hari Rabu minggu yang pertama, jangan tertinggal dah kitab. Kalau rasa asyik tertinggal, letak sini senang. Tapi tulis nama ke apa, letak. Jadi datang ada dah kitab sini. Kan? Setengah-setengah masjid dia buat macam tu. Dia bagi kitab kat orang, tapi bila nak balik kumpul balik, dia simpan kat satu rak. Jadi kalau bawa balik, dia bawa balik terus. Jadi rumah yang mengaji kitab tu. Nampak? Jadi sayang. Jadi ini kita akan baca setiap-tiap hari Rabu minggu pertama, insya-Allah. Dan untuk makluman, kitab ini membicarakan apa? Tadi saya tak cerita lagi sikit. Kitab ni membicarakan tentang ilmu fardu ain. Okay, apa tu ilmu fardu ain? Yang ni pun kadang-kadang orang kita tak tahu. Apa tu ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain tu nama besar dia, pecah dia ada 3. Bawah ilmu fardu ain tu ada 3 ilmu. Apa 3 ilmu tu? Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Apa maksud fardu ain? Fardu maknanya wajib, ain tu individu. Maknanya wajib atas tiap-tiap individu. Setiap daripada kita wajib kena mengaji 3 ilmu ni, tauhid, fiqh, tasawuf. Siapa tak mengaji, kata Syekh Abdul Samad Al-Palembang dalam kitab dia Hidayatus Salikin, mati dia mati fasik. Maksud mati fasik macam mana? Mati orang yang buat dosa besar. Walaupun masa hidup dia tak pernah berzina, pandang perempuan pun tak berani, tunduk je muka dia. Bagus. Masa hidup dia tak pernah minum air arak, tak pernah. Setitik arak pun tak pernah masuk dalam mulut dia. Masa hidup dia tak pernah berjudi, tikam nombor ekor pun tak pernah. Nak lalu kedai tikam nombor ekor pun dia kona jauh. Bagus dia. Dia cuma tak mengaji ilmu fardu ain. Orang buat kuliah dia tak datang. Mati dia tu sama taraf dengan orang mati berzina. Jangan main-main. Mati orang tak mengaji ni sama taraf dengan orang mati minum arak. Sebab apa? Sebab menuntut ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ada hadis, ada dalil. Tuntut ilmu, kata Nabi, faridatun, wajib ala kulli muslim, atas tiap-tiap orang Islam. Atas hadis ni lah ulama kata boleh dilewatkan solat isyak kerana mendahulukan majlis ilmu. Kerana apa? Ilmu lebih berat daripada amal. Dalam hadis yang lain Nabi kata al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amal, wal amalu tabi'uhu, dan amal itu pengikutnya saja. Kerana apa? Nak mengesahkan amal ilmu. Macam mana kita nak tahu semayang kita betul ke tak? Mesti dengan ilmu. Maka ilmu lebih utama daripada amal. Sebab tu boleh dilewatkan sedikit lah. Bukan lewat sangat, bukan sampai pukul 12 nak semayang isyak. Lewat sikit je. Sebab apa? Mendahulukan majlis ilmu. Ni kadang-kadang ada setengah tu bunyi je titik. Dia suruh berhenti dia kata. Ada, saya pernah kena.
Kan? Dia duduk ujung belakang kan. Waktu dia buat gaya gini. Dia suruh saya berhenti. Sebab dia duduk ujung. Kalau dekat kena dah. ada sabarlah Ustaz kan? Bukan lama sangat kita nak ganjak masa pun. Ni majlis ilmu, lebih penting ni nak mengesahkan ibadat kita. Semayang kita betul tak betul. Apa guna semayang tapi tak betul, tak apa agak pahala. Nak semayang punya banyak berpuluh-puluh rakaat tapi tak, Allah tak terima. Buat apa? Baik daripada semayang 2 rakaat je tapi Allah terima. Itu lebih berbaloi. Sebab apa? Sebab dengan ilmu. Jadi kitab kita ni ilmunya tauhid, fiqh, tasawuf. Dalam kitab ni lengkap dah. Lengkap dah. Dalam ni tauhid pun ada, fiqh pun ada, tasawuf pun ada. Depan dia ajar bab tauhid dulu, sifat 20 depan sekali sifat 20. Sampai kat tengah-tengah sikit dia cerita bab fiqh, bab semayang, bab zakat, bab korban. Bab korban tak ada. Dia yang rukun Islam tu. Semayang, apa lagi? Puasa, zakat, haji. Dia dalam ni. Dia ajar semua. InsyaAllah. Hujung sekali belah belakang dia cerita bab hati pula, bab tasawuf. Jadi kalau kita khatam kitab ni, alhamdulillah, insya-Allah, maknanya kita telah sempurna fardu ain kita. Jadi satu kata orang, mengaji kitab ni sudah memadai untuk ilmu asas dia. Siapa yang dah dapat mengaji Hidayatul Subian ni sampai habis, bermakna fardu ain dia sudah pun kira okey dah, memadai dah. Cuma kalau dia nak belajar lagi dalam, pergi mengaji lagi kitab-kitab yang lain. Tapi kalau madai ini saja pun sudah melepaskan tanggungjawab dia sebagai hamba kepada Allah. Ni sekurang-kurang. Sebab tu nama dia tadi Hidayatul Subian. Sekurang-kurang, paling asas sahaja. Jadi moga-moga insya-Allah kita harapkan permulaan yang baik kita pada hari ini menghasilkan juga pengakhiran yang baik. Moga-moga Allah merahmati kesungguhan kita dalam mengaji ini sehingga kita mendapatkan kefahamannya di sepanjang pengajian kita, dan moga-moga pengajian kita sampai kepada pengkhataman kitab ni sampai habislah. Moga-moga sempurna insya-Allah. Silat-silat daripada janggut saya hitam sampai jadi putih kot, baru habis kitab ni. Betul. Sungguh Tok Guru Siddiq Noh, dia ada mengajar, tapi dia mengajar kitab tebal lah. Dia mengajar kitab hikam daripada zaman dia muda sampailah lah tua. Tak habis lagi kitab kat masjid. Baru sampai setengah. Tu nak cerita maknanya kan? Tak apa, kita teruskan. Penting kita terus menuntut ilmu, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsikan, dan moga-moga kita mendapat kefahaman sedikit sebanyak pada malam ni tentang pengenalan, supaya kita kenal siapa pengarang dia, kenal kitab dia. Kerana orang dulu kata tak kenal maka tak cinta. Jadi sebab tak kenal kitab, kita tak cinta pada dia, tak cinta kitab. Jadi hari ni kita kenal lah pengarang dia siapa, kitab dia siapa. Sekurang-kurang menghasilkan rasa cinta kita pada tok guru kita ni dan pada kitab kita ni, dan mendatangkan kesungguhan untuk kita menuntut ilmu-ilmu agama ni, insya-Allah. Jadi sekali lagi diperingatkan, hari Rabu minggu pertama kita mengaji kitab ni. Ajak lagi kawan-kawan kita yang lain. Biar sama-sama ramai-ramai kita mengaji. Kita ajak orang, kita dapat pahala sama. Pahala ajak orang kepada hidayah Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.